Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Adakah anda terdesak hari ini? So, adakah anda punya wang simpanan yang mencukupi? Apakah yang akan terjadi pada anda jika anda tidak punya wang simpanan dan diberhentikan kerja? Bisnes apa yang anda boleh bermula tanpa sebarang modal? Fikir-fikirkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya nak baca satu petikan. Okey, jutawan internet Intifan Khairi dia pernah bertanya pada pelajar dia. Okey, jika anda diberhentikan kerja hari ini, berapa lama anda boleh survive dengan simpanan yang ada? Okey, so ada yang menjawab 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan dan amat sedikit yang lebih daripada setahun. Okey. So, tidak kiralah banyak mana pun pendapatan kita setiap bulan, 4 ataupun 5 angka. Jika kita tidak menyimpan setiap bulan secara tetap, kita masih lagi dalam masalah kewangan. So, sekiranya berlaku kecemasan, contoh, jika anda diberhentikan kerja, ini kes benar, apakah plan B anda dan adakah boleh anda survive dengan simpanan yang anda ada? Oleh itu, saya selalu tekankan bab kewangan ni. Simpanan kekal yang tidak boleh diusik. Perlu ada sekurang-kurangnya 10% daripada apa yang kita dapat setiap bulan. Okay? Tapi ramai yang mengatakan mustahil kerana gaji sekarang pun tak cukup, apatah lagi nak menyimpan. So, cara untuk menyimpan walaupun duit gaji tak cukup adalah satu, ubah cara kita berbelanja. Kita perlu berbelanja pada yang perlu saja dan mula berjimat. Okay? Belanja kurang daripada pendapatan setiap bulan. Kita kena belanja kurang daripada pendapatan kita setiap bulan. Okay? Dah terlepas tolak simpanan, jika berbelanja melebihi wang gaji, bagaimana kita nak menyimpan? So, duit gaji ini memang tak pernah cukup untuk disimpan kan? Teruskan langkah kedua. Okey, tambah pendapatan sampingan. Pendapatan sampingan ni boleh diperolehi dengan kerja part time ataupun bisnes part time, berniaga secara part time. Okey, anda boleh buat bisnes kuku. Kerja kedua adalah plan B untuk kita tambah pendapatan dan mula menyimpan wang lebih banyak. Okey. Salah satu simpanan yang terbaik yang kekal supaya kita tak ambil balik wang disimpan ialah dengan tukarkan wang kepada emas. Okey. Contoh hari ni, anda dah buat bisnes kuku, gaji anda sebulan 4,000. Okey. Anda buat bisnes kuku every month anda boleh buat 10 unit. So bila anda dah buat 10 unit, anda akan dapat extra 4,000. So daripada 4,000 ni anda ambil 10%, anda simpan dekat emas. Dekat sini anda akan ada simpanan yang berterusan. Sebab apa? Makin lama emas makin bertambah harga dia. Okey. So alasan yang pertama, kalau katakan tak ada masa, ini adalah alasan kerana ramai yang gagal. Okey, jika kita nak sesuatu, berhenti buat alasan tapi kita cari jalan penyelesaian. Sudah pasti kita boleh berkorban masa lapang kita, masa kita tengok TV, okey, masa kita tidur, kita kurangkan sikit. Okey, untuk bekerja, untuk tambah pendapatan, buat bisnes. Okey. Alasan nombor 2, saya tak tahu nak berniaga apa dan saya tak ada modal. Okay, ini alasan yang kedua yang very common. Pilih satu perniagaan yang sesuai dengan masa kita ada. Contohnya, masa yang kita waktu tengah malam macam ni, kita boleh buat posting. Besok pagi kita dah boleh set dah iklan kita untuk auto post dekat mana-mana grup. Okay. Jadi korbankan masa tengah malam, hujung minggu, beberapa jam sehari untuk berniaga di internet. Kenapa internet? Sebab internet tak perlu keluar rumah, tak ada kos yang tinggi, kos yang rendah dan masa yang sangat-sangat fleksibel. Kita yang tentukan sendiri perniagaan apa yang kita nak buat. Okay, dropship ke, affiliate ke, bisnes fizikal ataupun bisnes digital, servis, bisnes makanan, top up, insurans dan macam-macam lagi. Okay, buat je, tak kisah bisnes apa. Tetapi kalau boleh, anda buat kuku. Kenapa buat kuku? Okay, sebab buat kuku ni bisnes yang tinggi dia punya keuntungan. Okay, bayangkan anda close satu produk RM70. Okay, anda dapat komisen RM70. Okay, kalau anda close 10 unit RM70, anda baru koleksi RM700. Tetapi anda dapat income RM3,700. So, mana nak dapat? Okay. So, anda tak perlu keluar rumah. Anda boleh cari kawan-kawan anda yang belum pakai penapis air, yang belum pakai penapis udara, belum pakai multi cooker, yang nak pakai dapur tanpa gas, boleh. Tak ada masalah. Okay? So, alasan nombor 3, saya tak pandai berniaga dan selalu gagal. Okay, gagal ni maknanya kita dah hampir kepada kejayaan. Jangan disebabkan kita dah try 9 kali, kali ke-9 kita stop. Mungkin kali 10 kita nak berjaya. So, rugi. Jika tak pandai, carilah guru yang pandai ataupun mentor yang boleh guide kita. Sudah pasti kalau kita nak keluarkan sedikit, kita boleh keluarkan sedikit wang untuk belajar buat FB Ads,
belajar kelas-kelas online. Lebih baik habis wang untuk belajar daripada habis wang gagal atau try error sendiri. Okay? So saya pun sentiasa belajar dan labur wang untuk dapatkan ilmu terbaru dalam bidang saya. Macam bidang saya, bidang sales lah. Okay? Apa yang saya belajar sekarang ni, saya ada masuk kelas, saya ada belajar online. Okay? Daripada sifu-sifu yang macam katakan Najib Al-Sadok, ada saya masuk, saya belajar. Okay? Daripada MDEX sendiri, e-usahawan. Salah satu, income kita tak naik sebab kita berhenti belajar. Okay? Kalau anda tak nak belajar, bermakna anda sedang belajar untuk gagal. Okey, so alasan nombor 4 ni, saya dah belajar tetapi kenapa tiada hasil yang hebat. Okey, anda dah belajar tetapi anda tak praktik ilmu yang anda belajar tu. Dan ingat, kejayaan ni perlukan usaha dan masa. KLCC Twin Tower dia tak terbina dalam masa sehari. Okey, so usaha sedikit tapi dah nak hasil, dah tak boleh lah. Anda kena usaha istiqamah. Okey, ilmu buat duit. Okey, mula-mula anda kena doa, anda kena usaha. Okey, anda kena istiqamah, lepas tu anda kena tawakal, barulah duit tu sampai. So rezeki yang deras akan datang apabila kita dah bersedia daripada segi ilmu, minda okey, daripada jiwa, hati yang bersih dan juga tindakan yang hebat dan luar biasa. Okey, so anda boleh baca banyak buku-buku motivasi di luar sana. Okey, apa seterusnya? So matlamat kita untuk bina pendapatan kedua adalah untuk tingkatkan simpanan kita dan keluarga kita. Okey. Setelah ada matlamat, baru kita belajar dan praktikkan. Okey. So dalam bidang sale dalam bidang sale kita boleh buat macam-macam. Kita boleh buat macam-macam. Kita boleh buat online, kita boleh buat offline, macam-macam kita boleh buat. Kita boleh buat corporate, especially dalam bidang keusahawanan kuku. Anda boleh buat offline, anda boleh buat online, anda boleh buat corporate sale, tak kisah mana-mana pun. Okey, janji anda nak buat. Okey, itulah salah satu sebab-sebab kenapa kita kena belajar, kita kena praktikkan dan kita kena keep istiqamah. Jangan buat sehari, besok dah buat benda lain. Okey, jangan buat sebulan, bulan depan dah buat bisnes lain. Kita bukan satu bisnes yang biasa-biasa, kita luar biasa. Mana nak dapat? Kita close, saya nak ulang balik, kita close satu unit RM70 punya sales, kita dapat RM70. Kita close 10 unit 700, kita dapat 3,700. Kita close 20 unit 1,400, kita dapat 6,400 punya income. Memang tak dapat Di Kuku anda boleh dapat. So join us now, jangan tunggu. Sebab apa? Ini masa untuk anda. Anda kena bersama-sama dengan tim saya sekarang. Okay, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Kuku di hati.